Team kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka demi Liga kita. Berita terkini. Skuad bawah 23 tahun Indonesia tampak tetap memiliki kekuatan yang tidak boleh dipandang enteng, walaupun membariskan skuad campuran bagi menghadapi kejuaraan AFF 2023 di Thailand malam ini. Ini kerana pengendalinya, Shin Tae-yong meletakkan kepercayaan kepada sekurang-kurangnya 9 pemain daripada skuad yang memenangi pingat emas Sukan SEA 2023 di Kemboja, Mei lalu. Kelibat pemain ini dijangka membarisi kesebelasan utama, sekaligus menyaksikan skuad Garuda Muda tampil sebagai antara pilihan untuk menjulang kejuaraan bagi edisi kali ini. Malah, mereka pasti turun dengan semangat membara, apatah lagi mereka perlu menjaga air muka mereka selaku pemenang pingat emas Sukan SEA. Justru, skuad Harimau Muda perlu berhati-hati apabila turun berdepan Indonesia bagi aksi pertama Stadium Rayom malam ini. Kemenangan bakal membawa mereka setapak untuk melangkah ke separuh akhir. Barisan pertahanan Indonesia disifatkan ampur di sebalik ketiadaan Rizky Ridho apabila Tae-yong berjaya mendapatkan 3 pertahanan dari skuad Sukan SEA, iaitu Komang Teguh, Alfendro Dewanga dan Muhammad Ferrari. Ketiadaan Witan Sulaiman bakal ditampung bek Kemputra dan Jeam Kelisroye, selain muka baharu yang dipanggil Tae-yong kali ini, seperti Esa Sahrul dan Rifki Dwi. Selain itu, benteng skuad negara perlu berwaspada dengan kelibat 2 penyerang lawan, iaitu Ramadan Sananta dan juga Irfan Jauhari, yang pasti menjadi ancaman utama. Ramadan muncul selaku penjaring terbanyak Sukan SEA 2023 dengan 5 jaringan, sementara Irfan turut menghasilkan 2 gol buat Indonesia dalam pertandingan sama. Kami ikut bertanding bagi kejuaraan kali ini dan memang skuad kali ini bukanlah yang terbaik kerana Liga 1 masih berjalan. Tetapi kami akan tetap menjadi skuad bawah 23 yang bekerja semaksimum mungkin untuk Merah Putih, kata Tae-yong. Sebagai rekod, mereka terpaksa undur diri daripada edisi 2022 di Kemboja susulan COVID-19, di mana mereka juga turut diundi satu kumpulan bersama Malaysia. Dalam masa yang sama, skuad bawah 23 tahun Malaysia dan Indonesia tampak sehati sejiwa apabila mengakui berdepan masalah yang sama dalam persiapan ke kejuaraan AFF 2023 di Thailand. Pengendali skuad B23 Malaysia, Ella Varasan menjelaskan, mereka tidak dapat menghimpunkan skuad terbaik selepas beberapa pemain mereka terikat dengan komitmen bersama pasukan masing-masing dalam aksi domestik. Saingan Liga masih lagi berjalan, jadi kita tidak mendapat beberapa pemain yang kita perlukan. Tetapi persiapan kita adalah lebih untuk menghadapi kelayakan Piala AFC pada September. Ini adalah objektif utama kita, selain menggunakan kesempatan ini untuk melihat beberapa pemain baharu yang tidak terbabit secara langsung dalam aksi Liga. Kita menghormati semua pasukan yang bertanding dan saya lihat pertandingan ini sebagai satu proses dan pengalaman untuk kita menjadi bertambah baik, kata Ella Varasan. Sebagai rekod, Harimau Muda akan berentap menentang Garuda Muda bagi aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Rayong sebentar lagi. Sementara itu, pengendali Indonesia, Shin Tae-yong menyifatkan, persiapan pasukan itu tidak berjalan dengan begitu baik, susulan mereka tidak mendapat beberapa pemain tonggak terbaik untuk ke Thailand. Saya rasa situasi ini turut dihadapi pasukan lain seperti Malaysia dan Vietnam, kerana Liga Domestik masih berjalan. Sebagai jurulatih, saya tidak dapat membawa pemain yang terbabit dengan saingan Liga. Kita membawa pemain yang menjadi pemain gantian di pasukan masing-masing dan kita akan memberi peluang kepada mereka untuk aksi malam ini. Kita akan cuba meraih sesuatu di sini, tetapi kita juga mencari pemain baharu yang boleh dimanfaatkan untuk masa depan, katanya. Bagi persiapan pasukan Harimau Muda, membawa misi untuk sekurang-kurangnya melangkah ke final dalam kejohanan Piala AFF B23 2023 kali ini. Sasaran ke final itu boleh dianggap cabaran besar buat pasukan muda negara, dengan sasaran sama diletakkan ke atas bahu mereka ketika Sukan SEA Kemboja, Mei lalu. Namun, skuad itu berdepan detik mengecewakan pada tamasya itu, apabila bungkus awal di peringkat kumpulan, susulan kekalahan kepada Thailand dan Vietnam. Kini, dengan membawa beberapa muka baharu,
dan boleh dikatakan melakukan persiapan singkat. Ia turut menimbulkan persoalan, adakah sasaran untuk ke final itu realistik dan mampu dijayakan anak buah Alvarasan ataupun tidak. Malah, beberapa pemain utama termasuk Mohairi Ajmal dan Azam Azmi Murad yang menjadi kapten skuad negara pada Sukan Si Kemboja tidak berada dalam skuad kali ini. Skuad negara dijangka berdepan tugas getih untuk menepasi peringkat kumpulan B apabila akan menentang pemenang pingat emas Sukan Si Kemboja, Indonesia dan Timor Leste. Format pertandingan juga menyaksikan 3 juara kumpulan dan hanya 1 naib juara kumpulan terbaik yang akan mara kepusingan separuh akhir. Justru, jalan paling selamat perlu diambil skuad Harimau Malaya B23 adalah dengan muncul juara kumpulan bagi mengelak tragedi di Sukan Si Kemboja berulang dalam Piala AFF B23 kali ini. Pemain skuad B23, Ubaidullah Syamsul Fazili, dilihat menaruh keyakinan tinggi terhadap pasukan negara sambil menganggap sasaran untuk ke final adalah realistik. Pemain baharu ini juga mempunyai kualiti tersendiri dan saya perlu memberikan saingan yang sihat dalam skuad kali ini. Bagi saya, setiap kejohanan kami akan cuba untuk muncul juara. Sasaran ke final memang realistik sebab kami cuba yang terbaik walaupun persiapan singkat. Namun ini satu cabaran untuk kami dan kami akan sahut cabaran ini dengan positif. Bagi saya, semua pasukan ada peluang sama rata, tidak lebih dan tidak kurang, sebab dalam bola sepak ini, apa sahaja boleh berlaku. Tidak semestinya Indonesia juara Sukan C, boleh ke final pula kali ini. Kami akan bagi cabaran yang sengit, katanya. Alvarasan mengumumkan senarai akhir 23 pemain yang akan menggalas tugas di Piala AFF B23 dengan dia memanggil Nik Umar Nik Azizi dari senarai bersedia untuk menggantikan Ahmad Zikri Khalili yang terpaksa diketepikan kerana kecederaan buku lali. Sementara itu, 2 pemain iaitu Syafi Aswad Sapari dan Syahril Suparmin yang berada dalam barisan 25 pemain menyertai latihan pusat sebelum ini tidak tersenarai dalam skuad akhir kekejohanan itu. Harimau Malaya bawah 23 akan memulakan saingan berdepan Indonesia di Stadium Rayong Provincial, Thailand, malam ini sebelum menentang Timor Leste, Selasa ini. Dalam masa yang sama, skuad bawah 23 negara diingatkan supaya tidak terjerat dengan perangkap yang cuba dipasang Indonesia dalam saingan Piala AFF B23 kali ini. Ia susulan ada laporan dari media negara itu bahawa skuad muda Garuda terpaksa menyenaraikan pasukan kedua kerana kebanyakan kelab enggan melepaskan pemain tonggak mereka bagi Piala AFF kali ini. Pengurus skuad B23 negara, Datuk Seri Syahril Mokhtar bagaimanapun menyifatkan laporan itu mungkin hanya perang psikologi yang cuba dimainkan oleh pasukan Indonesia. Sebaliknya, beliau percaya Indonesia tetap akan tampil dengan skuad terbaik berdasarkan status pasukan pilihan selepas memenangi pingat emas Sukan Si Kemboja Mei lalu. Ia permainan psikologi, sudah tentu Indonesia mempunyai sasaran kerana mereka adalah juara di Sukan Si baru-baru ini. Saya yakin serta pasti mereka ada sasaran tersendiri, katanya sebelum bersama skuad B23 negara yang terbang ke Bangkok, Thailand. Harimau Malaya B23 akan memulakan saingan kumpulan B berdepan Indonesia di Stadium Rayong Provincial, Thailand, malam ini sebelum menentang Timor Leste pada Selasa depan. Selain itu, Syahril juga menjelaskan bahawa skuad Alvarasan bersedia menghadapi Piala AFF B23 kali ini dan sudah belajar dari prestasi kurang baik di Sukan Si Kemboja. Selepas dilantik sebagai pengurus pasukan, saya lihat barisan kejurulatihan yang diketuai Alvarasan telah sedar apa yang sudah terjadi dalam Sukan Si Kemboja. Barisan kejurulatihan memahami dan menyedari apa kesilapan berlaku dan ingin membaikinya. Ia perkara yang bagus untuk pasukan, katanya. Alvarasan juga mengakui, malapetaka dihadapi skuad bawah 23 tahun di Sukan Si Kemboja telah membuka mata pemain dan juga barisan kejurulatihan untuk menunjukkan aksi yang lebih baik pada kejuaraan B23 AFF 2023 di Rayong, Thailand. Pengendali skuad B23, Alvarasan berpandangan prestasi kurang memberangsangkan di Kemboja itu
jelas mendedahkan kekurangan yang dimiliki Harimau Muda dan situasi itu dimanfaatkan sepenuhnya untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Bukanlah satu pengajaran, tetapi kita memerlukan masa dan pengalaman. Semua ini adalah proses, jadi ia mengambil masa tetapi kita perlu kerja keras untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Semua pasukan pasti sasarkan final dan kita perlu ada sasaran, kerana tidak bagus kalau tidak ada sasaran yang diletakkan, kata Ella Varasan. Pada Sukan C 2023 yang berlangsung Mei lalu, skuad B23 gagal meneruskan kemarahan ke suku akhir apabila tersingkir seawal peringkat kumpulan menerusi kedudukan ketiga dalam kumpulan B. Dalam masa yang sama, tindakan pengendali skuad kebangsaan, Kem Panggon, yang tidak melepaskan Arif Aiman Hanapi kepada skuad bawah 23 tahun, dianggap sebagai keputusan tepat. Bekas penyerang Harimau Malaya, Safi Sali berpendapat bahawa tempat terbaik buat Arif Aiman sememangnya bersama skuad senior kebangsaan. Dia berkata, ia berdasarkan kualiti dan kematangan yang dimiliki bintang muda Johor Darul Takzim itu, walaupun usianya baru mencecah 21 tahun dan masih layak menyertai skuad bawah 23. Saya memang bersetuju dengan kenyataan Kem Panggon itu, kerana tahap yang dipamerkan Arif Aiman bukan tahap skuad B23 lagi. Walaupun Arif Aiman masih ada peluang bermain di peringkat umur, namun dengan keyakinan, kematangan dan corak permainan yang dipamerkan, dia lebih layak beraksi untuk skuad senior. Dia mampu menyumbang peranan lebih besar untuk skuad senior Harimau Malaya, katanya ketika ditemui pada Majlis Perjanjian Penajaan antara Liga Bola Sepak Amatur (AFL) dengan MBSB Ban Berhad semalam. Sebelum ini, BH Sukan melaporkan yang Panggon tidak akan melepaskan Arif Aiman ke skuad bawah 23 tahun yang dibimbing Ella Varasan bagi tugasan antarabangsa pada bulan depan. Pengendali dari Korea Selatan itu menjelaskan, hikmat Arif Aiman sangat ditagih untuk skuad senior Harimau Malaya yang dalam rangka persiapan bagi kempen kelayakan Piala Dunia 2026 dan pusingan akhir Piala Asia 2023 tahun depan. Mari sama-sama kita saksikan perlawanan ini secara langsung di Astro Arena.